Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sehanafi. Saya dan kumpulan kami akan membuat analisa tentang novel Semusim di Barzah. Ini adalah muka hadapan bagi novel Semusim di Barzah. Pertama sekali, saya akan mulakan pembentangan dengan sinopsis novel. Pada permulaan cerita, Semusim di Barzah membawa kita mengenali seseorang lelaki bernama Fayad. Fayad adalah anak muda yang dibesarkan di kota metropolitan namun melanjutkan pelajaran di sebuah universiti di pantai timur. Kehidupan di kota yang serba mewah dan moden menjadikan Fayad lalai dalam menunaikan tanggungjawab sebagai seseorang Muslim. Ketika di universiti, Fayad jatuh cinta kepada Humairah, seseorang gadis yang berperwatakan alim, bijak dan baik budi pekerti. Fayad pandai berpura-pura untuk menutup kejahatan dirinya. Di universiti, Fayad dilihat seperti lelaki yang baik dan demi menghormati imej Humairah, Fayad menghalang dirinya dari terus terang meluahkan isi hati. Ketika jamuan akhir tahun sebelum graduasi, Humairah diserang histeria di sebuah resort peranginan. Fayad ada dan berusaha untuk membantu gadis malang itu. Kini, selepas beberapa tahun tamat pengajian, Fayad, lelaki berumur 25 tahun, telah menjadi seorang penulis yang terkenal. Nama yang sering disebut-sebut ditambah dengan rupa paras yang tampan dan berharta, Fayad semakin jauh dari pegangan agama. Maksiat melingkari hidupnya, perempuan menjadi mainannya, zina menjadi santapan dan arak menjadi minumannya. Seterusnya, pada peringkat kemuncak, reunion diadakan di resort peranginan yang sama. Fayad teruja berjumpa rakan sekuliah, malah lebih teruja untuk berjumpa dengan Humairah. Malang sekali Fayad terkedu tak kala diberitahu yang Humairah sudah meninggal dunia, mati kerana membunuh diri. Fayad seperti tidak menerima kenyataan cara kematian Humairah. Gadis alim, bertudung labuh, tidak pernah meninggalkan solat, namun nekat untuk membunuh diri. Di mana silapnya? Fayad bingung dan akhirnya meninggalkan majlis reunion yang sedang berlangsung. Fayad pulang ke hotel penginapan untuk berehat, namun ketika di bilik, Fayad diganggu lembaga yang menyeramkan, tidak ketahuan asal-usulnya. Fayad berusaha untuk melepaskan diri. Dalam usaha untuk lari, Fayad terjatuh tangga dan mengakibatkan dirinya tercedera. Dengan bersusah payah, Fayad masuk ke dalam kereta dan memecut terus ke Kuala Terengganu. Di dalam perjalanan, Fayad ditimpa kemalangan jalan raya dan tidak sedarkan diri. Tak kala tersedar, Fayad ternampak yang keretanya sedang diangkut keluar dari sungai oleh sebuah jentera berat. Setelah itu, satu mayat dikeluarkan dari kereta itu. Fayad terkaku apabila melihat yang mayat itu adalah dirinya sendiri. Hakikat yang sukar untuk diterima. Melihat dirinya di bilik mayat hospital, kemudian dibawa pulang ke rumah untuk diuruskan. Melihat keluarga dan rakan-rakan bersedih ketika jenazahnya terbujur kaku di tengah rumah. Perjalanan ke tanah perkuburan, mendengar talqin dibacakan dan seterusnya mendengar derapan tapak kaki meninggalkan pusaranya. Benar-benar menakutkan Fayad. Kini Fayad hanya mampu berserah untuk menghadap apa saja yang bakal mendatang. Tiba-tiba, seperti disedut masuk ke dalam lubang masa, Fayad berada di sebuah gurun yang gersang, seorang diri, gurun yang sejauh mata memandang. Tiada petunjuk, tidak tahu ke mana harus dituju. Dan tanpa diketahui, bermulalah pengembaraan Fayad di suatu tempat yang asing yang hanya Allah sahaja yang tahu rahsia di sebaliknya. Di pengembaraan ini, Fayad bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua yang sangat baik dan berjanji untuk membantu Fayad seberapa daya yang boleh. Malangnya, lelaki itu terlalu tua dan lemah. Akhirnya lelaki tua itu tersebut tewas kepada serangan ular gergasi. Dalam masa yang sama, Fayad dikejar oleh seorang wanita yang tidak berwajah dan seorang bayi yang kudung. Wanita dan bayi ini tidak putus asa memburu Fayad. Fayad berlari dan terus berlari sehingga terjumpa dengan sekumpulan wanita yang diseksa. Seksa yang tidak terperi, namun Fayad hanya mampu melihat sahaja. Selepas itu, Fayad berjumpa dengan seorang lelaki muda berperwatakan baik dan menarik. Lelaki itu menghulurkan jubah yang dipakainya kepada Fayad. Namun, tak kala Fayad menyarungkan jubah tersebut, Fayad merasa panas yang tidak terperi.
lantas jubah tersebut ditanggalkan. Lelaki itu mengatakan mungkin hati Fayyad belum cukup suci dan melayakkan menyarungkan jubah tersebut. Jubah lambang kehormatan dan kehebatan. Perjalanan bersama lelaki itu sampai ke kemuncak apabila mereka bertemu dua buah jambatan. Sebuah jambatan kelihatannya gelap gelita, tidak tahu ke mana hala tujunya. Dan jambatan yang lagi satu pula nampaknya indah belaka. Cuma syarat untuk menitinya adalah Fayyad perlu mengorbankan keimanan yang ada dalam dirinya. Lelaki itu menjanjikan penamat atas segala kesengsaraan yang Fayyad sedang alami. Jadi, terdapat beberapa nilai murni yang kita dapat dari novel Semusim di Barzah. Yang pertama iaitu tiada perkara yang tidak mustahil yang akan berlaku. Kedua, mengingatkan kita semua bahawa dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Dan yang ketiga, Tuhan sentiasa memberi peluang untuk manusia bertaubat walaupun apa jua dosa yang pernah dilakukan. Jadi, kita dapat beberapa kelemahan novel yang terdapat di dalam novel ini. Yang pertama ialah kelemahan jalan cerita. Penulis tidak mewujudkan persoalan atau konflik sehingga kelihatan perjalanan novel mendatar. Sebaik-baiknya, perjalanan novel ada turun naik seperti graf dan persoalan demi persoalan ditunjukkan sehingga pembaca tidak sabar untuk mengetahui apakah yang akan berlaku selanjutnya. Yang kedua, kelemahan bahasa. Kelemahan ini dapat dilihat sebaik saja kita mula membaca novel berkenaan. Sama ada bahasanya sesuai atau tidak dengan sasaran membaca. Penilaian boleh dipastikan ketika ini. Yang terakhir ialah kelemahan pengolahan. Kelemahan seperti ini hanya dapat dipastikan apabila kita selesai membaca novel itu, sama ada membaca sebahagian novel atau keseluruhan novel ini. Pengolahan yang tidak tersusun akan mengelirukan pembaca. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan yang boleh dipraktikkan oleh penulis novel yang lain. Yang pertama ialah penggunaan gaya bahasa adalah aspek paling utama dalam sesebuah teks. Tanpa bahasa, tidak mungkin sesebuah tema, latar, plot, pemikiran dan sebagainya akan terjelma. Sementara kesusasteraan ialah kesenian yang menggunakan bahasa dan alatnya. Kedua, menambahkan persoalan dan konflik sehingga kelihatan perjalanan novel mendatar di dalam novel ini supaya para pembaca tidak sabar dan tertanya-tanya apakah yang akan berlaku selanjutnya. Akhir sekali ialah memendekkan jalan cerita kepada yang lebih sederhana supaya para pembaca lebih tertarik dengan novel ini. Akhir sekali, ini adalah rujukan yang kami ambil untuk membuat rujukan berkenaan novel Semusim di Alam Barzah. Sekian, terima kasih dari saya dan kumpulan kami. Assalamualaikum.